berkualiti. Mungkin Azina boleh kongsikan dan juga beri penerangan sedikit kepada pendengar apakah itu maksud yang ingin disampaikan oleh JAKIM melalui frasa tersebut. Baik Abra, untuk pengetahuan semua juga pendengar, perkataan manhaj ini secara istilahnya bermaksud kaedah dan bila digabungkan dengan perkataan orang Kalau nak diingatkan, sambungan frasa tersebut adalah manhaj Rabbani, ummah berkualiti. Maksudnya, apabila cara dan juga gaya hidup kita meletakkan Allah terdahulu sebelum apa jua perbuatan dan juga keadaan kita, insya-Allah dengan izinnya akan terhasillah sebuah ummah ataupun masyarakat yang berkualiti tinggi kerana kehidupan yang sentiasa diredai dan juga dirahmati Allah akan sentiasa dilimpahi kebaikan untuk semua. Ya, jadi seiring dengan pelaksanaan Majlis Tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan pada kali ini, ianya dapat menjadi satu asbab buat umat Islam agar terus dikenali sebagai sebuah ummah yang berkualiti, dan semoga usaha ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya akan memberi manfaat buat kita semua. InsyaAllah. Dan Azlina, seperti mana yang telah pun banyak kali kita beritahu kepada semua bahawa pengisian ibrah yang dipersembahkan akan menggunakan bantuan teknologi terkini, iaitu bernama realiti berperantara ataupun augmented reality ataupun disebut sebagai AR, ditambahkan lagi dengan persembahan yang cukup istimewa dan mantap daripada Ustaz Hariri Daud dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar. Jadi untuk malam ini juga kita akan ternantikan apa pula yang bakal dibawakan oleh kedua-dua dari mereka. Ya, baik, seperti yang telah pun kita wawarkan sebelum ini Abra dan juga pendengar, studio utama Yusof dan studio mini Al-Qasas Kompleks Islam Putrajaya menjadi lokasi utama edisi istimewa Majlis Tilawah Johan-Johan Kebangsaan MTQJK yang julung-julung kali diadakan ini. InsyaAllah. Dan untuk pengetahuan pendengar juga, di mana sebenarnya Kompleks Islam Putrajaya ini, buat mereka yang sudah biasa dengan nama Masjid Besi ataupun Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Kompleks Islam Putrajaya ini berada betul-betul di sebelah kiri masjid, insya-Allah. Ya, baik saudara, apa kata Abra dan juga pendengar, sekarang kita hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh qari pertama pada malam ini, dibawakan secara langsung dari studio RTM Negeri Kelantan, Encik Muhammad Qayyim Nizar Sarimi yang merupakan Johan Qari Kebangsaan bagi tahun 2020. Beliau akan membacakan ayat 180 dari surah Al-A'raf. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون
يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة
يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Mendengar pemuda tampan Qayyim Nizar membacakan ayat Quran amat menginsafkan kita dan menikmati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang dibacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna dan berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Inilah para hadirin sekalian 99 nama-nama Allah yang ada maksud dan juga nama-nama yang indah yang Allah Subhanahu wa taala ada maksud yang tersurat dan tersirat. Dan para hadirin sekalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, pasti Allah akan makbulkan doa-doanya. Para hadirin rahmati Allah, salah satu nama-nama Allah yang ingin saya tampilkan hari ini adalah iaitulah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq bermaksud yang maha pemberi rezeki. Macam mana kita nak faham maksud Ar-Razzaq ini? Nah, saya bagi satu contoh. Ada satu makhluk bernama cicak. Dia tak boleh terbang, tapi makanannya benda yang terbang. Kan pelik? Tetapi inilah Ar-Razzaq. Allah memberi lidahnya yang panjang untuk dia makan benda-benda yang terbang. Baik, ada satu fakta menarik saya nak kongsikan kepada anda. Dahulunya kita susah nak kenal dan hafal nama-nama Allah. Apabila ada lagu Nas'aluka ya man huwallah ila akhir lagunya, kita mudah nak hafal. Tahukah anda, lagu ini dicipta pada tahun 1987
Melodinya dicipta oleh Haji Farihin Abdul Fattah dan dinyanyikan oleh kumpulan Nada Murid dan bertebaran ke seluruh dunia popularnya lagu ini dan menyebabkan lagu yang berusia 34 tahun ini menjadi hafalan anak-anak kita dan menjadi lagu tema bagi sekolah-sekolah. Indah kehebatan Asmaul Husna. Baiklah, kita ikuti pula bacaan qariah yang seterusnya. Baik, itu dia tadi ibrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hari Daud, dan kita akan ikuti pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah At-Taubah bermula ayat 18 oleh Puan Sharifah Khasif Fazilah binti Said Badius Zaman dari studio Mini Al-Qasas Kompleks Islam Putrajaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله
وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Allah, sedap sungguh kita dengar alunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustazah Sharifah Khasif sebentar tadi. Petikan daripada surah Taubah, dan kita sambung tadabbur kita malam ini dengan memberikan tumpuan pada ayat yang pertama yang dibacakan oleh qari'ah sebentar tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Sadaqallahul azim. Firman Allah di dalam ayat ini, orang yang memakmurkan masjid itu ada 5 sifatnya, 5 kategorinya. Yang pertama, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beriman dengan hari akhirat. Yang ketiga, orang yang mendirikan solat. Yang keempat, orang yang menunaikan zakat. Dan yang kelima, orang yang tidak takut kepada apa pun melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, 2 teras utama yang dimakmurkan masjid itu dengan cara hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan cara membina hubungan dengan Allah dan juga membina hubungan sesama manusia. Bagaimanakah 2 perkara ini dibina? Kata ulama, lihat pada 2 kalimah yang terdapat dalam ayat ini, iaitulah kalimah as-salah dan az-zakah. Kalimah salat itu membina hubungan sesama dengan Allah, dan kalimah az-zakah itu kata ulama tafsir membina hubungan sesama manusia. Alhamdulillah, hari ini kita lihat di masjid-masjid dan juga surau bukan semata menjadi tempat untuk beribadat atau tempat untuk bersolat. Kita boleh lihat hari ini daripada Perlis sampailah ke Johor, di mana-mana di lapangan masjid ada food bank dan juga gerobok rezeki yang berdiri di perkarangan masjid. Ajaibnya agama Islam. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk orang berkongsi rezeki, mengambil apa yang ada di gerobok rezeki,
tidak semata-mata dikhususkan untuk orang yang beragama Islam. Tidak dibezakan siapa pun penerimanya, apa pun agamanya. Semuanya Islam raikan sama seadanya. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah, itu dia perkongsian ibrah yang cukup menarik sekali oleh Ustazah Nazirah Abu Bakar. Jadi buat pendengar yang mengikuti kami di rumah, terus bersama dengan naskah Al-Quran, insya-Allah, supaya kita dapat bersama-sama mentadabbur Al-Quran dan menghayati ibrah yang dikongsikan oleh kedua-dua mereka. Dan kita lihat tadi, kalau menonton di TV1, kita dapat lihat gambaran masjid tadi. Dan itu yang saya ingin sentuh berkenaan dengan ibrah kali ini, di mana saya dapat lihat sebelum kita diberi kelonggaran untuk bersolat secara berjemaah di masjid, ramai yang marah, ramai yang menulis ataupun type di Facebook, di media-media sosial, tidak berpuas hati kerana tidak dapat bersolat bersama berjemaah di masjid. Tetapi apa yang membezakannya pada hari ini, di mana kita telah pun diberi kelonggaran, namun masjid masih lagi tak penuh. Kita harapkan ini adalah suatu perkara yang kita boleh dapat perbezaan, insya-Allah, selepas kita lihat ibrah dengan grafik yang sangat menarik, Azlina. Ya, betul. Ingin juga saya tambah lagi ataupun sentuh berkenaan dengan teknologi realiti berperantara ataupun augmented reality seperti yang Abrar kongsikan tadi, yang digunakan khusus untuk menggantikan pentas fizikal dan juga penyampaian ibrah yang kita baru saja dengarkan tadi, di mana ianya merupakan suatu perkara yang sangat baru, terutamanya di Malaysia, dan begitu sesuai sekali dilaksanakan untuk program yang berteraskan agama. InsyaAllah, dan macam apa yang telah diberitahukan oleh kami sejak tadi berkenaan dengan kecantikan grafik yang digunakan begitu hebat, dan juga secara tidak langsung bukan saja dapat menarik perhatian anak-anak muda, malah dapat memberi kelainan dan nafas yang baru buat penggemar ataupun penanti untuk majlis tilawah yang diadakan pada saban tahun. Dan Alhamdulillah, usaha ini juga dapat menunjukkan maklum balas yang sangat baik, terutamanya dari penonton dan juga pendengar yang bersama mengikuti majlis ini. Ya, semoga kita semua terus menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Baik, buat pendengar yang baru saja bersama kami malam ini, kami bawakan secara langsung majlis tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan dari studio utama Yusof dan juga studio mini Al-Qasas Kompleks Islam Putrajaya. Dan kita akan berehat seketika dan dengarkan lagu persembahan kumpulan Suratul Amal dengan lagunya Awal Kalam. Salam sejahtera atas Muhammad, rahmat sejaga Allah dan malaikat turut berselawat ke atas baginda kasih semesta. Khairul ibad al-Mustafa kanzir rasyad
Muhammadlah, buktikan cinta pada baginda, pahlawan cinta. Satu selawat 10 darjat, susur sunnahnya jalan cahaya. Sallu ala khairil ibad, al-Mustafa kanzur rasyad, syafi'una yawmal ma'ad, litablugu lailal murad. Awal kalami ummi salami alaihi ala Muhammad khairil anami, ummi salati jazila syukri alaihi ala habibi Ahmad Muhammad Rasuli. Uti salati jazila syukri ala habibi Muhammad Alhamdulillah, itu dia tadi saudara persembahan kumpulan nasyid Sautul Amal dengan lagu mereka Awal Kalam, dan kami bawakan secara langsung majlis tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan, dan dari studio utama Yusof dan juga studio mini Al-Qasas Kompleks Islam Putrajaya, di mana dua orang qari dan qariah telah pun memperdengarkan alunan bacaan masing-masing. Jadi kita ada lagi 4 orang qari dan qariah pada malam yang keempat ini, insya-Allah. InsyaAllah. Dan Azlina, tentunya usaha kerajaan dalam memartabatkan Al-Quran melalui penganjuran majlis tilawah Al-Quran ini memberi nilai yang sangat-sangat besar di dalam perkembangan syiar Islam. Dan setelah separuh abad ia dilaksanakan, nilai tersebut dapat kita rasa apabila banyak program pembelajaran Al-Quran dan cabang-cabangnya berkembang luas mengisi penghayatan Islam di negara kita, Malaysia. Ya, bersesuaian dalam kitab Ibnu Sunni, Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 50 ayat sehari semalam, dia tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang yang lalai. Sesiapa yang membaca 100 ayat, dia dimasukkan dalam golongan orang-orang yang taat. Sesiapa yang baca 200 ayat Al-Quran tidak akan dipertikaikannya pada hari kiamat. Sesiapa yang membaca 500 ayat diberikan kepadanya pahala yang banyak. Baik, dan sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh qari yang ketiga pada malam ini, ke negeri di bawah bayu, qari dari negeri Sabah, Encik Muhammad Ayub bin Maidi, surah Ali Imran ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000,000
من الملائكة ب3,000 من الملائكة منزلين بلى وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar bacaan qari sebentar tadi.
Saya tak nak buang masa, ayuh kita pergi kepada tadabbur Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 1, 2, 3. Allah Ta'ala menyebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah. Dan sungguhnya Allah Ta'ala telah menolong kamu di dalam peperangan Badar, padahal kamu dalam keadaan yang lemah. Apabila sampai saja pada ayat ini, saya membuka kitab dan saya melihat ini adalah cerita tentang kisah Perang Badar. Tuan penerbit, jom kita tukar suasana kepada suasana Perang Badar. Masya Allah. Seronok majlis tilawah tahun ni, minta jadi. Baik. Dalam keadaan ini, tentera Islam hanya 313. Dan tentera musuh ada 1,000 orang. 600 daripadanya tentera berbaju besi dan ada tentera berkuda. Namun pada waktu itu, tentera Islam menang dalam peperangan Badar. Apa rahsianya? Kerana ada ayat selepas itu, fattaqullah. Mereka bertakwa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakan saya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum telah menyebut bahawa dalam suasana perang yang sebegini rupa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayu kepada Allah. Ya Allah, aku merayu kepadamu, berilah bantuanmu dan janjimu. Sekiranya kumpulan ini tewas, tidak ada orang lagi yang akan menyembahmu selama-lamanya. Datang Saidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, sabarlah, cukuplah. Kamu terlalu merayu kepada Tuhan. Pada waktu itulah, tiba-tiba, apa yang berlaku? Dapatkan jawapannya dalam surah Al-Anfal, ayat ke-9. Jom kita dengarkan pula bacaan daripada Qari Tuan Martin. Baik saudara, sekarang kita akan ke studio RTM Pulau Pinang pula bagi mengikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah keempat pada malam ini, iaitu Puan Marzian binti Muhammad Dali yang akan membacakan surah Az-Zumar bermula ayat yang ke-8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله
بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, selesai kita dengan qariah yang keempat pada malam ini, membacakan petikan daripada surah Az-Zumar. Ayo kita sambung tadabbur kita dengan ayat yang ke-8. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi, thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl." Kita belajar daripada ayat ini, fitrah manusia saat didatangkan dengan ujian, saat diberikan dengan penderitaan, dia akan kembali kepada rasa bertuhan. Dirintih, dirayu kepada Allah yang Maha Esa. Hari berganti, musim berubah, nikmat akan didatangkan selepas musibah. Perhatikan pada ayat ini, Allah sedang menyampaikan pesan. Di sana ada kalimah qalila tamatta' bi kufrika qalila. Berseronok-seronoklah kamu di dunia ini dengan kekufuran kamu untuk tempoh waktu yang seketika. Tetapi jangan lupa akan sampai satu masa. Kata Allah pada ayat yang lain, qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Pada hari tersebut, di hadapan Allah akan dikatakan kepada kamu, hari ini kami tidak akan mendengar rintihan kamu. Hari ini kami akan abaikan permohonan kamu seperti mana kamu pernah melupakan akan adanya pertemuan pada hari ini. Tempat kembali kamu adalah neraka dan tak ada sesiapa yang dapat membantumu. Peganglah ayat ini untuk kita tadaburkan pada malam ini. Keseronokan yang kita nikmati di dunia ini sampai masa dengan kekufuran itu kamu akan dihumban ke neraka Allah Azza wa Jalla. Baik saudara, itu dia tadi ibrah yang disampaikan oleh Ustazah Nazirah Abu Bakar. Saya terkejut. Saya agak terkejut bila dengarkan petir tersebut. Dan begitulah fitrah manusia. Sewaktu kita senang, sering kita lupakan dengan apa yang kita ada. Bila dah susah, baru nak mencari Tuhan. Seperti mana contoh kan, kalau kita ada kereta, kita inginkan perkara yang lebih. Tetapi bila kita kehilangan nikmat memiliki kereta yang elok, yang boleh membawa kita daripada titik A ke titik B, baru kita merindui dengan keberadaan kereta tersebut. Begitulah fitrah sebagai selaku seorang manusia. Dan semoga dengan ibrah yang disampaikan dengan penuh kecanggihan ini dapat diambil sebagai satu iktibar untuk kita semua. Ya, ibrah yang disampaikan secara maya ini menjadi kelebihan dan tarikan buat semua yang menonton TV1 waktu ini agar lebih mudah untuk dihayati dan juga diambil pengajaran oleh semua golongan. Bila lihat tadi gambaran digital yang dipersembahkan oleh Ustazah Nazirah Abu Bakar dan juga Ustaz Hariri Daud, terkenang semula saya pada majlis tilawah yang telah diadakan pada tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih 50 tahun ya majlis yang penuh berkat ini diadakan. Dan bercerita berkenaan dengan majlis tilawah yang sudah pun lebih 50 tahun diadakan, suka saya kongsikan dengan pendengar berkenaan dengan antara fakta menarik yang saya ingin kongsikan berkaitan dengan tilawah Al-Quran antarabangsa di Malaysia, yang mana yang berbahagia Allahyarham Tan Sri Hassan Azhari merupakan hakim tilawah antarabangsa yang pertama dan yang paling lama, iaitu dari tahun 1961 hingga 2015 menjadi hakim, dan beliau bersara setelah 56 kali
menghakimi tilawah. Sangat hebat. Dan apa yang menariknya untuk tahun ini bila menyebut tentang hakim, julung-julung kalinya ianya bukan dalam format pertandingan, akan tetapi lebih kepada persembahan oleh Johan-Johan yang pernah memenangi tempat pertama bagi Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kita ikuti nasyid daripada Intim featuring Kai Bahar, Setanggi Syurga. Janjimu, karena ku yakin apa di genggammu, keharuman setanggi surga, bukan kilauan sebilah belati. Tersiksa jiwa merindu, bagai terkurung di basah tengkuju. Kewangian aroma bunga tak menggugah keteguhan iman. Cinta tak pernah terbongkar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Padang teduh tuk bernaung, karena awan itu janjimu, karena ku yakin apa di genggammu. Keharuman setanggi surga, bukan kilauan sebilah belati. Ya, kembali semula bersama dengan kami Nur Azlina Nordin dan Abrar Sanusi, bersiaran langsung dari studio utama Yusof Kompleks Islam Putrajaya, membawakan siaran langsung Majlis Tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan yang menampilkan 26 orang Johan-Johan Qori dan Qori'ah serta beberapa penampilan istimewa. Dan saudara boleh ikuti kami menerusi frekuensi nasional FM ataupun boleh tonton melalui TV1 dan juga live streaming di Facebook Jakim, serta boleh dengarkan melalui saluran Astro 869 dan MyTV 701. Ya, dan malam ini merupakan malam yang keempat bagi Majlis Tilawah ini, dan Alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar bermula 22 Oktober 2021 yang lepas sehingga ke hari ini, dan hari esok 26 Oktober 2021 merupakan hari yang
yang terakhir majlis. Baik Azlina, mungkin boleh kongsikan kepada para pendengar siapa pula yang akan diperdengarkan bacaannya sebentar lagi? Ya, sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti dua orang Qari'ah yang merupakan legenda, nak katakan legenda lah di Malaysia ini, iaitu Puan Hajah Rahmas binti Abdullah dari negeri Johor dan juga Datuk Hajah Farida Mat Saman. Kedua-duanya pernah menjadi johan beberapa kali dalam johan kebangsaan maupun tilawah antarabangsa. InsyaAllah. Baik saudara, sekarang kita juga akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh Qari yang kelima pada malam keempat ini dari negeri Johor, Puan Hajah Rahmas binti Abdullah yang akan memperdengarkan bacaan surah Ar-Rum ayat yang ke-27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم. Allah, subhanallah, masya Allah. Sedap sungguh bacaan daripada Qari'ah tadi, Hajah Rahmas. Beliau membacakan surah Ar-Rum dan kita pilih ayat 27 untuk kita tadabburkan malam ini. Allah Ta'ala menyebut, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Dan Allah lah yang menciptakan dan memulakan penciptaan. Dan Allah mengulanginya lagi dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama tafsir mentafsirkan bahawa Allah Ta'ala mencipta daripada tiada kepada ada dan tiada contoh sebelumnya. Dan ini sangat mudahlah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Kelantan kata, semeseh sangat. Dan para hadirin sekalian, dalam aspek berkreativiti dan berinovasi, kita boleh membuat apa saja inovasi dan kreativiti. Namun, jangan sampai kita melanggar pagar syariat sehingga memudaratkan alam dan juga manusia. Dan dahulunya dunia Islam sangat terkenal dengan penciptaan dan karya ilmu. Kita mempunyai sarjana ilmuwan Islam terkemuka. Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi dan macam-macam lagi. Namun, dunia Islam sudah tertinggal dalam aspek penciptaan dan sains. Sekarang ini dikuasai oleh Barat. Di mana dunia Islam? Allah. Dalam dunia menghadapi COVID-19, kita berbangga kerana ada pasangan suami isteri berbangsa Turki beragama Islam yang mencipta vaksin Pfizer, iaitulah saintis Sahin dan juga Turki. Dan kita mahukan lebih ramai saintis-saintis di Islam yang boleh memberi manfaat kepada dunia Islam. Ayuh anak muda, ayuh dunia Islam, kita kembalikan kegemilangan Islam yang dahulu. Ayuh kita belajar. Cukuplah kita berbangga dengan sejarah. Sekarang waktunya untuk kita melakar sejarah. Kita kembalikan kegemilangan dunia Islam. Wallahu a'lam. Wallahu alam bisawab. Dan benarlah apa yang dikatakan Ustaz Hariri Daud dengan ibrah berkenaan dengan potongan ayat yang ke-27 dari surah Ar-Rum yang cukup menginsafkan kita. Jika diteliti semula sejarah, sebenarnya telah wujud ramai cendekiawan dan juga ilmuwan yang datangnya dari dunia Islam yang telah mengharumkan agama ini
sewaktu zaman emas empayar Islam. Cuma mungkin apabila tiba keadaan yang selesa, akan terlahirlah golongan yang tidak cukup kuat untuk terus memegang utuh sebagai selaku sebuah empayar yang mempunyai teknologi yang sangat hebat, menjadi lebur empayar tersebut, dan akhirnya umat Islam sendiri menjadi lemah. Dan apa yang diharapkan agar lebih ramai lagi anak-anak muda yang berlatar belakangkan agama Islam menghadirkan diri, memunculkan diri untuk mengharumkan dunia Islam sekali lagi. Ya, diharapkan juga para pendengar yang bersama mendengarkan kami pada malam ini untuk menyediakan naskah Al-Quran agar dapat bersama-sama, bukan sahaja kita mendengarkan, malah ikut sama-sama membacanya. Dan dengan ruang, peluang dan juga masa yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, janganlah kita mensia-siakan, kerana kita tidak mengetahui bilakah waktunya kita akan kembali kepadanya. InsyaAllah. Yang paling penting sekali, perbanyakkan baca Al-Quran, selawat dan juga salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah semoga dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan di atas muka bumi ini, syafaat dari kedua-duanya bakal kita perolehi dengan kebaikan dan juga pahala yang berlipat kali ganda. Baik, sekali lagi saya ingin wawarkan kepada pendengar, saudara boleh ikuti siaran langsung kami bagi Majlis Tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan pada malam ini menerusi frekuensi Nasional FM. InsyaAllah. Dan baik saudara, sekarang kita ikuti pula persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang terakhir untuk malam ini oleh Datuk Hajah Faridah binti Mat Saman dengan ayat 51 dari surah Al-Mu'minun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال
نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terasa begitu bermakna pada malam ini mendengarkan bacaan daripada anak murid dengan tok gurunya. Subhanallah. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengarkan petikan bacaan Al-Quranul Karim daripada suratul Mu'minun. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-51, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Ayat ini sedang memberikan pesan kepada kita untuk melihat kepada dua perkara. Yang pertama, makanlah makanan yang baik. Dan yang kedua, buatlah amal yang saleh. Apakah ada kaitan di antara kedua-duanya? Perhatikan, ada satu kalimah lagi yang sedang Allah Ta'ala pesankan kepada kita. Apakah ayatnya? Perhatikan pada kalimah at-tayyibat. Kalimah at-tayyibat ini, kata ulama, bukan sekadar makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal, tetapi yang baik untuk kita nikmati. Alhamdulillah, hari ini juadah yang ada di sekitar kita cukuplah banyak pilihannya. Bukan sekadar makan pada tumbuh-tumbuhan, tapi ada haiwan-haiwan di sekeliling untuk kita jadikan pilihan. Pernah tak para penonton yang dirahmati Allah, satu ketika kita rasa berat badan kita nak buat amal soleh, berat badan kita rasa nak bersedekah, nak bangun malam. Mungkin kita perlu perhatikan pada satu sabda Nabi SAW untuk kita jadikan bingkisan terakhir sesi tadabbur pada malam ini. Pesan Nabi SAW, ada satu orang laki-laki, dia mengangkat tangan kepada Allah. Katanya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi makannya adalah makanan yang haram, minumnya adalah minuman yang haram, dan pakainya adalah pakaian yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Andai hari ini kita tak pasti apa makanan yang kita jama, mintalah kepada Allah. Mudah-mudahan makanan yang kita nikmati akan menjadikan lebih banyak amal soleh yang kita kerjakan. Ringan badan kita untuk solat di awal waktu. Ringan lidah kita untuk membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan makanan yang sama juga akan meringankan tangan kita untuk bersedekah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Itu dia, makanlah makanan yang baik. InsyaAllah amal yang terlaksana pasti juga baik. Itulah intipati yang dapat kami simpulkan dari ibrah yang baru saja disampaikan oleh Ustazah Nazirah Abu Bakar berkenaan dengan surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Dan Alhamdulillah, akhirnya ibrah itu tadi, maka tamatlah sudah majlis tilawah Johan-Johan Kebangsaan bagi malam yang keempat. Dan insya-Allah nantikan 4 orang lagi qari dan qariah pada malam esok, pada malam penutup yang akan menampilkan nama-nama seperti Nur Farhatul Fairuzah binti Panut, Datuk Haji Ahmad Faizul Ghazali Al-Hafiz, Hajjah Aminah binti Haji Ayub, dan penampilan khas Tan Sri Datuk Sri Sheikh Haji Ismail Muhammad, serta kita akan diperdengarkan dengan ucapan penutup oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Ya, baik, kita jumpa lagi malam esok, merupakan malam penutup insya-Allah bersama dengan saya Nur Azlina Nordin dan juga rakan pengulas Abrar Sanusi, dan kami mewakili seksyen radio bahagian penyiaran JAKIM serta rakan dari unit siaran luar radio RTM Amiruddin Masrazi, Ridwan Ismail, Muhammad
Muhammad Khairul Hasim, Muhammad Zamri Ismail dan Ahmad Fazil Ma'ruf. Dan ribuan terima kasih diucapkan juga kepada Seksyen Penyelarasan dan Penjadualan Radio SPPR RTM, Penerbit Konti Puan Azizah Ngah, Penerbit Penyelaras Encik Abdul Risham Abdul Manap dan Penerbit Eksekutif Puan Rohani Musa. Kita kembali ke Konti Nasional FM bersama DJ Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.